Marilah kita memanfaatkan sakit baki usia kita ini untuk melakukan ibadah demi ibadah, dan ibadah yang besar bagi kita memperkenalkan diri kita kepada Allah dan Rasul adalah ibadah dalam kita belajar ilmu. Dengan belajar ilmu, kita akan memperbaiki segala macam dalam kehidupan kita itu, insya-Allah, terutama dalam kita mengakrabkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, menyambung pengajian kita dalam buku kita ni. Hari tu kita habis di muka surat 13, 14, 12. Hari ni masuk tajuk baru kan? Okey, hari ni kita masuk tajuk baru, dalil Al-Quran tentang penyakit. Orang duk kata sakit. Siapa cerita? Quran cerita. Itu. Bukan orang cerita. Selalu saya katakan, jangan dengar apa orang kata, kerana ramai orang kata itu dusta lagi auta. Sukar nak jumpa fakta. Tu kan ya. Macam-macam cerita. Kita didatangi dengan penyakit COVID-19 kan, coronavirus, dan itulah ini mesti ada asbab, punca, dan mesti ada obatnya. Tapi kenapa manusia tak jumpa? Disebabkan kepakaran manusia itu dia ada had tertentu. Lepas tu saya selalu pesan, ni tadi kuliah zuhur saya di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM KL Central. Saya pesan, tolong jangan takutkan virus lebih daripada takutkan Allah Ta'ala. Sekarang salam pakai siku. Kan tu. Pakai kaki, ya Allah. Kan. Udah-udah dah. Kan udah-udah lah. Jangan risau sangat. Kan Nabi pesan pada kita, kalau Allah dia nak bagi, tak ada siapa pun boleh halang. Tapi kalau Allah memang tak mau bagi, tak ada siapa pun boleh tolong dia. Jadi simple, sangat-sangat simple dalam kita memahami agama kita ini. So kita don't worry and always be happy ya. Tu kan. So keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dalam keadaan yang macam ni, bacalah doa yang selalu keluar di Facebook tu. Masalahnya tak hafal. Baca lalu gitu. Baca lalu 60 kali baca. Kena hafal lah. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Hak tu hadis sahih. Ulang. Udah tak reti benar lah. Awak tu Jawa, tak faham bahasa Arab. Macam mana doa? Ya Allah, ya Tuhanku, ku mohon padamu ya Allah, hindari aku dari segala macam penyakit yang berjangkit ini ya Allah. Udah selesai. Ya, yang best sekali adalah kita boleh pegang macam mana Nabi Ibrahim pegang ketika dia nak dilempar ke dalam api. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Udah selesai, habis. Yang lain kita usahalah, insya-Allah ya. Baik. Pertamanya dalam bab dalil Al-Quran tentang penyakit ini, haruslah diketahui bahawa penyakit itu terbahagi kepada dua bahagian, iaitu penyakit batin dan penyakit zahir. Penyakit batin yakni penyakit ruh atau penyakit perasaan, yakni penyakit hati, penyakit akal fikiran. Orang lain tak boleh baca penyakit kita. Kadang-kadang kita pun tak perasan. Rupanya penyakit kita lebih teruk pada penyakit kencing manis. Penyakit dengki dengan orang, penyakit suka fitnah orang. Itu penyakit itu. Penyakit tak senang hati tengok orang senang. Itu kan ya. Tak senang hati, itu bahaya tu, penyakit hati. Jadi penyakit yang ni kita tak bincang lah. Penyakit ini kita duk baca dalam kitab, selalu ingat, kita selalu minta pada Allah Ta'ala supaya jauh setan daripada kita. Penyakit hati ni punca dia first kali setan lah. First kali setan ni aduwwum mubin. Apa dia? Aduwwum mubin, musuh yang amat nyata. Kedua, hawa nafsu. Itu penyakit hati. Ya, dua asas yang ni pun dah cukup besar dah yang boleh mengganggu gugat amalan kita. Penyakit ini, ya, baik. Penyakit hati tak boleh dirawat melainkan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita cubalah rawat dengan buat apa? Baca Quran. Kan ya? Buat apa? Zikrullah. Okay? Insya-Allah kalau makan buah kurma tak jadi.
Kalau minum air zam-zam, kau minumlah satu perigi sekalipun, boleh kembung je perut. Kan? Jadi buat apa? Istighfar, minta ampun, baca Quran, zikrullah, iaitu penyakit hati. Yang kita nak bincang adalah penyakit zahir, penyakit yang terbit daripada zahir, yang boleh nampak di jasad, daripada hujung kepala sampai hujung kaki, yang zahir nampak, dan benda tu dapat kita tak suka, tu nama sakit lah tu. Okey, insya-Allah. Baik. Al-Quran menceritakan pelbagai bentuk kewujudan penyakit batin dalam surah Al-Baqarah, yakni surah kedua ayat yang ke-10. Kita nak bincang daripada Al-Quran. Ada penyakit hati atau penyakit ruh dan penyakit batin ni Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakit yang ada dalam hati mereka. Dan walahum azabun alim, yang tunggu mereka itu siksa yang maha pedih. Kanu yakdzibun, atas apa pembohongan mereka, pendustaan mereka. Surah Al-Baqarah ayat 10 kata manusia ni dalam hati mereka ada penyakit dengki, amarah, tak senang hati dengan orang lain, su'uzan, prasangka buruk dengan orang. Orang bukan tahu. Penyakit hati ni macam puasa. Orang bukan tahu kita puasa. Nampak muka tu bukan main lah, macam puasa. Rupanya kenyang, senawa tu. Kita tak tahu. Memang tak tahu. Maka, so dalam hati kadang-kadang tu tengok, Masya Allah penampilannya. Tengok memang alim lah. Banyak ilmu. Abid lagi. Banyak ibadat. Tapi dalam hati, tak ada siapa pun tahu. Maka sebab tu bila kita biarkan fi qulubihim maradun, bila kita biarkan penyakit tu ada dalam hati kita, fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakit tu lagi. Apa maksud Allah tambah? Allah biar. Dan orang yang ada penyakit hati, dia tak rasa dia sakit, dia rasa dia sihat aja. Orang yang ada keji manis, dia tahu dia sakit. Orang yang dah asma gitu, tahu dah. Oh, nak mati dah, dia tahu. Tapi orang sakit hati, dia tak. Tapi kalaulah dia layan sakit hati dia tu, ada sifat kedengkian yang sangat tinggi, tak suka dengan orang, macam orang suka sangat dengan dia. Contoh. Ada manusia dia memang macam tu. Maka macam-macam lah. Maka kalau dia tak ubah, maka Allah biarkan dia. Biar. Jadi macam Fir'aun, istidraj. Satu keindahan yang kita nak, Allah bagi, tapi tanpa kasih dan sayang. Fir'aun ni kalau kita baca dalam sirah, baca dalam cerita dia, nyamuk pun tak mau pi kat dia, lalat pun tak mau pi, lipas pun tak mau, apa binatang pun tak mau pi kat dia, penyakit pun tak mau pi. Kenapa? Meluat. Bukan takut dengan Fir'aun, meluat. Kita alhamdulillah solat. Oh, gaut. Kan ya. Puasa lebih kurang kecil manis naik juga. Puasa pun kecil manis naik juga. Kenapa? Sebab penyakit itu adalah satu keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW ni, kita belajar bab penyakit ni tau. Ada satu hadis, Nabi ni dia penyakit paling dia suka sekali demam. Demam ni Nabi SAW kata dia, kalau dia demam, maka demam Nabi panah itu 2 kali ganda daripada kita. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa kelebihan demam ni? Bila Allah bagi panah di dunia, rupa-rupanya Allah dah bagi siap-siap panah di dunia, dan Allah tak bagi panah api neraka dekat akhirat. Tu beruntung. Jangan komplain. Kan ya? Bila kita sakit, maka kita katalah inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan kata alhamdulillah, jangan kata gitu. Betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Patut doalah pada Allah.
ya, adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kemudian ambillah ubat, makanlah Eufamol ke, Panadol ke, apa sajalah, asal ubat untuk niat kita untuk kesembuhan itu. Jangan biarlah penyakit dalam ni, kalau kita biar, dia akan menghancurkan hati-hati kita ini. Dan walahum azabun alim, orang yang Allah biarkan penyakit dalam tubuh badan dia ni, penyakit hati batin ini, maka walahum azabun alim, dekat akhirat siksa dia sangat-sangat pedih. Ya, siksa akhirat ni pedih ni tak boleh bayanglah. Ya, kenapa? Bima kanu yakdzibun, kerana disebabkan mereka itu berdusta. Apa maksud dusta? Mulut kata lain, tapi hati dia niat tak betul. Kat luar ni, bukan main lah solat tahajud, bukan main 28 rakaat. Macam kan, 28 rakaat. Dia jadi imam solat tahajud ni satu masjid, teriak menangis lah, sok-sek kan. Rupa-rupanya masa dia jadi imam tu, AJK dah pesan bagi dia sedih sikit. Dia buat kerana manusia. Maka kita cukup takut dalam hal ni. Manusia berdusta, sangat-sangat dusta. Nampak muka kira okey lah, okey. Tapi kalau boleh belah dada dia tengok hati, yelek, pucik. Tak boleh, memang rosak binasa lah kita. Itu ayat pertama, surah Al-Baqarah ayat 10. Surah ayat yang kedua, surah Al-Mudaththir ayat 31. Ya, surah Al-Mudaththir. Allah Ta'ala kata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا إلى الآخر الآية. Supaya orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit dan orang-orang kafir itu mereka berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai perumpamaan. Maksudnya, orang ni ada yang tak suka dengan apa yang Allah nyatakan dalam Quran. Allah bagi perumpamaan dalam Quran, ada macam nyamuk, ada macam lalat. Kita orang yang tak suka Quran, kita apalah cerita pasal nyamuk, ceritalah pasal kapal terbang. Contoh. Apalah cerita pasal parit, ya, untuk peperangan, ceritalah pasal hal lain yang besar sikit dan sebagainya. Maka manusia rasa tak seronok apabila Allah meletakkan mana datangnya ni. Hak kita dah selalu sebut ni, dil to pagal hai, dil divana hai, dil to pagal hai, dil divana hai. Tu faham ke tidak? Dil to pagal hai, hati boleh jadi gila. Ya, apabila manusia tak, hati ni dia akan rosak. Saya selalu ulang, hati adalah perkara yang paling penting. Sebab tu solat, perkara pertama sekali sebelum takbir, ada apa? Niat. Jawab pandai. Iya, sungguh ada niat. Apapun amalan dinilai daripada niatnya. Maka insya-Allah pandai tak adalah berapa pandai, no. Ni yang datang mengaji bukannya pandai pun. Datang, niat dia ikhlas, alhamdulillah. Buku semenjak mengaji tukar 3 dah buku. Bukannya faham, tulis. Jadilah. Kenapa? Hak mula nak datang, sampailah balik niatnya ikhlas. Cukup, kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. So, penyakit batin ada kat mana? Dalam hati. Dia tak duduk tempat lain, dia ada kat dalam hati. Hati ni dekat mana? Hati kita tak tahu. Kalau hati yang kita tunjuk dekat hati kita tu, kita panggil jantung hati, heart. Kita panggil jantung hati tu. Itu hati tu organ. Tapi hati sebenarnya kita adalah roh. Duduk tang mana? Tak tahu. Pergi cari duduk tang mana. Macam kubur, alam kubur. Kita tahulah kubur tu tak mana. Alam barzakh, tak tahu. Macam tu keadaannya. So roh kita nak cari tang mana? Roh tak tahu. Tak tahu dia duduk kat mana. Maka sebab tu duduk dia, yang dikatakan hati itu adalah roh kita, niat kita, perasaan kita dan sebagainya. Yang ni dia kena jaga supaya dia jadi baik. Kalau baik,
mudah nak sebut, yang kita kena jaga bukan jantung hati seketui itu, bukan. Hak tu pun kenalah jaga juga. Jangan isap rokok. Tu kan tak elok. Yang tu kena jaga juga. Tapi yang paling kena jaga adalah perasaan. Kalau kita tengok dalam cerita Hindustan, dil tu hati. Dil hati. Tapi dalam hati dia ada man. Tahu man? Bukan Osman. Man. Pernah tengok filem Manisha Koraila dan Amir Khan, filem Man? Ada kan, dia sebut khusyar aur gham sehti hai fir bhi ye chup rehti hai. Betul. Siapa nak sambung? Kita nak bagi tahu bila perasaan manusia dia bawa tak kena daripada mencari redha Allah Taala, maka manusia rosak. Ya, manusia rosak. Okey, baik. Ayat yang ketiga, surah Al-Ahzab ayat 32. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. Wahai isteri-isteri Nabi, ya nisa'an Nabi, wahai isteri-isteri Nabi, maka kamu sekalian tidaklah seperti wanita lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkara yang baik-baik. Allah pesan, wahai isteri Nabi, hampa ni kena jaga lebih daripada wanita lain. Jangan duk cakap benda yang bukan-bukan, nanti dia mai penyakit di dalam hati. Penyakit. Kalau kita cerita pasal penyakit, kita akan cerita penyakit hati. Allah khabarkan cerita atau Nabi kisah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni dia cemburu dengan Khadijah binti Khuwailid. Walaupun Aisyah ni lepas Khadijah 3 tahun meninggal, baru dia nikah dengan Nabi, tak ada kena mengena apa pun dengan dia. Tapi dia mai juga perasaan itu. Dia tanya, dia tengok Rasulullah, bila Rasulullah cakap kebaikannya, sebut nama Khadijah, sebut nama Khadijah, sebut nama Khadijah. Beberapa kali dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Aisyah tanya, ya Rasulullah, awak duk sebut nama dia saja. Tapi Rasulullah tak cakap Kedah lah. Apa yang duk sebut nama dia saja? Kan? Maka Rasulullah SAW buat apa? Dia sembelih kambing. Wahai Aisyah, tolong pergi bagi dekat semua kawan-kawan arwah Khadijah. Pergi bagi lagi kawan tu marah. Maka rupa-rupanya Nabi SAW kata, Khadijah ada padanya orang yang pertama beriman kepadaku dikala orang lain tak mau ikut aku. Wanita dan kan manusia yang pertama peluk Islam, ya, Khadijah. Ketika itu Nabi terangkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah orang yang pertama beriman. Dikala orang benci kepada aku, Khadijah menghulurkan cinta dan kasih sayangnya kepada aku. Dikala orang tak mau tolong aku, Khadijah bagi keseluruhan perniagaan untuk aku jalankan agama Allah Ta'ala. Dikala orang lain lari daripada aku, Khadijah bagi 6 orang anak kepada aku. Start daripada yang tu, tak komplain dah Aisyah. Diam. Tu. Ada tak manusia jiwa macam ni? Ada. Memang ada. Bukan kata dekat dekat madu dia saja. Bini orang lain pun dia komplain. Bukan ada kena pasal dengan dia. Kan? Hang jaga laki hang sudahlah. Ni sibuk pasal orang lain. Pun ada juga masalah manusia. Sebab tu kita mai daripada mana ni? Mai daripada hati. Hati yang baik melihat semua orang baik daripada diri dia. Orang yang apabila dia rasa dia lebih baik pada orang, maka dialah manusia paling jahat sekali daripada orang lain. Simple. Baru dengar kuliah 2-3 hari lah, baru 2 muka surat. Bukan mainlah selfie masuk dalam Facebook.
Jomlah ke majlis ilmu, jangan duduk melengkang saja dalam rumah. Tu kan, bukan dah kerja. Kita kalau boleh sembunyi, ibadah kita kena sembunyi. Kan ya, moga-mogalah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kebaikan. Jadi Allah pesan dan Allah didik isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada laporan kata 10, ada laporan kata 12. Nah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika dah selesai semua, maka Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim fankihu minan nisa masna wa thulatha wa ruba', sempat sahaja bagi selepas kejadian itu dan sebagainya lah. Maka Allah bagi dengan satu-satu benda supaya tak mau ada fayatma alladhi fi qalbihi maradun, ada dalam hati nanti timbul perkara-perkara yang tak elok. Sebab tu mata kita ni, kalau kita boleh merenung diri kita di hadapan cermin, kita akan jumpa. Kita duk kata orang nu, tengok cermin, tengok lah, kita pun teruk rupanya kalau tak tengok. Sebab mata kita, dia punya biasan dia satu, pandang depan saja, belakang kita tak nampak, diri kita tak nampak. So duk nampak orang saja, sesekali pergi duduk tengok cermin, kan baru nampak, belah ni kedut, belah tu hidung aku pun kembang rupanya. Duk komplain kat orang kata hidung kembang. Tu dia akan jumpa insya-Allah, ya. Baik, dari dalil-dalil di atas dapatlah kita fahami bahawa sememangnya wujud penyakit batin, yakni penyakit hati yang perlu dirawat. Rawatan penyakit hati paling besar tu lah yang kita selalu ulang tu. Surah apa nama? Surah Al-Isra, surah 17 ayat 82 kan. Allah kata, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Telah kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat, penawar dan penyembuh dan kasih sayang kepada orang yang beriman. Maksudnya bukan baca ayat tu. Baca ayat tu saja ke Ustaz? Bukan. Allah kata kami turunkan Al-Quran, maka kalau nak sembuh baca Quran daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kan? Bukan kata ambil ayat tu saja ke Ustaz? Ulang tak sembuh-sembuh. Memanglah kena faham. Allah cerita kami turunkan Quran, jadi hang kena pakai Quran lah, baca Quran. Niat dalam hati, ya Allah, aku ni tak apa sihat, luar pun tak apa sihat, dalam pun rasa macam tak apa sihat, dengki pun boleh tahan juga. Duk ingat yang bukan-bukan, su'uzon, laki balik awal pun komplain, laki balik lambat pun komplain, kan ya. Jadi tak elok. Jadi baca Quran, bila setiap baca Quran, anggap dia sebagai penawar, sebagai obat, sebagai syifa dan penyembuh. So bacalah. Apa baca Quran ni Ustaz? Iya. Kau nak apa? Tangkal-tangkal? Tak ada tangkal. Dia nak tangkal. Ni jadi masalah kita. Saya lama dah tak merawat orang, tapi bila diminta tolong balik daripada Kelantan, minggu lepas saya berada di Kelantan, Tanah Merah, Gua Musang, Kota Baru, banyak tempat jugalah. Esok, insya-Allah esok lusa di Simpang Renggam sampai hari Ahad. So bila balik, ada orang minta tolong Ustaz, minta perempuan. Orang lelaki ni minta tolong sebab dia dengan jin dia tak takut, sebab dia lagi jin daripada jin orang lelaki ni. Jadi dia tak minta apa-apa. Orang perempuan, Ustaz saya ni gini, saya kata buat apa? Tak ada apa-apa Ustaz, semua badan tak sihat. Badan tak sihat pergi jumpa doktor lah. Tu je. Tak ada Ustaz, saya takut, saya ada macam-macam ni, ada orang bela. Ya Allah, dia benda-benda pelik. Tapi bacalah Quran juga. Bacalah Quran. Saya kata balik ni tolonglah baca Quran. Dia balik, Ustaz tak, bila kita dia WhatsApp, Ustaz saya semakin baiklah, tapi macam hari ni, macam selepas 3-4 hari, lepas tu dia WhatsApp balik, hari ni macam tak berapa sihat lah Ustaz. Saya tanya 3 hari balik baca Quran ke tidak? Tak ada. Kan? Semua harap ke Ustaz. Udahlah bagi RM2 aja. Contoh kan bukan nak minta RM2 tu, bukan, tapi kekuatan kita adalah Al-Quran. Jangan jauh daripada Al-Quranul Karim, ya. Okey, baik.
Jadi rawatan dia, kalaulah penyakit, kalau nak dirawat penyakit tu penyakit hati, maka baca Quran. Kalau penyakit tu penyakit zahir, baca Quran dan seterusnya cari obat. Kalau penyakit hati memang tak ada obat, melainkan baca Quran, zikrullah, duduk di rumah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Udah tenang, satu. Itu kalau penyakit hati. Ya. Kemudian kalau penyakit zahir, maka rawat dia baca Quran juga. Tapi selepas baca Quran, cari obat. Nabi pesan, cari pakar dan dukun yang terbaik. Guna wang ringgit. Ustaz, saya ni pergi klinik kerajaan Ustaz. Asal sebab klinik swasta ni mahal Ustaz. Duit simpan buat apa? Esok mati duit gelak kat kita gitu. Bila Allah bagi duit, guna. Kenapa kena guna? Sebab bila kita guna, kita dapat pahala dekat akhirat. Sebab menggunakan harta pada tempat yang betul.